والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kita sambung lagi kitab kita pada muka surat 117 dah. 11V 117. Hadis yang kedua, ataupun kalau pada syarah dia ni hadis yang ke-252. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain. Hadis yang kedua, wa an Abi Humaidin As-Sa'idi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara zahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima wa idza wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqiblata wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi ar-rak'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Akhrajahu al-Bukhari. Baik. Kita sambung lagi hadis-hadis berkenaan dengan sifat sembahyang. Sifat sembahyang. Kalau pada pertemuan kita yang lalu, hadis yang pertama itu menyatakan bagaimana apabila Nabi nak sembahyang, bagaimana cara Nabi berwuduk, kemudian Nabi menghadap kiblat, kemudian dibacanya ayat-ayat yang mudah, baca Fatihah dan juga surah-surah yang mudah bagi seseorang itu. Itu dari segi sifat sembahyang pada hadis yang pertama. Ini hadis yang kedua pula, wa an Abi Humaidin. Kita tengok bawah tu nota kaki dia. Abu Humaidin. Siapa dia Abu Humaidin? Nama dia adalah Abdurrahman bin Sa'ad. Abdurrahman bin Sa'ad. Bangsa Ansar, yakni sahabat yang menjadi pembantu. Bila sebut Ansar ke orang Madinah lah. Ansar lagi Khazraj. Sebagaimana yang kita telah maklumi sama dah. Orang Ansar, sahabat-sahabat yang Ansari terdiri pada dua kaum, satunya Aus, ahli wasing Aus, lepas tu yang kedua lagi Al-Khazraj. Jadi Abu Humaid ni dia adalah daripada kumpulan Khazraj. As-Sa'idi dibahasakan dia kepada Sa'idah, iaitu Abul Khazraj. Dia ni meninggal dunia, siapa dia? Abi Humaid pada akhir kerajaan Muawiyah, pada akhir pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kata setengahnya dia meninggal pada tahun 60 Hijrah. 60 Hijrah. Kalau nak jadi bunyi apa nama ni tahun, iaitu ada kata ulama wakila pada tahun 60 Hijrah. Ataupun di sini Syekh Al-Marbawi dia tulis, dia kata akhir kerajaan Muawiyah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ni memang seorang sahabat yang meriwayatkan hadis. Baik. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang dipanggil orang dengan Abi Humaid As-Sa'idi ataupun Abdurrahman, dia ni Abdurrahman bin Sa'ad
Dia ada setengah kata nama dia Munzir. Ada juga yang mengatakan nama dia Munzir. Katanya kata Abi Humaid radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Telah aku lihat. Ra'a di sini kalau Abu Humaid dia melihat dengan mata dia. Kalau orang yang tak sesama dengan dia, yang tidak melihat, ra'a bermakna alima, man ra'a minkum munkar. Siapa dia yang melihat akan perkara mungkar, fal yughayyirhu bi yadi, maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Ra'a ni siapa-siapa dia tengok muka-muka. Kalau kita tak tengok, patutlah ra'a diartikan dengan makna alima, siapa-siapa dia tahu. Siapa-siapa dia tahu, tak tengok pun tak apa dia tahu. Kalau kita tahu kita nak ambil tengok dulu baru boleh cegah, banyak orang kita tak tengok dah. Mana banyak orang tahu dengan tengok. Banyak tahu deh. Pak kita tak tengok deh. Kita tahu tapi tak tengok. Adakah tidak termasuk dalam suruhan supaya kita mencegah? Sebab itulah ulama mengatakan ra'a pada hadis marra'a minkum munkaran, siapa-siapa dia yang melihat perkara mungkar tu maka dah dia ubah dengan tangan. Ra'a di situ dengan makna alima, dia mengetahui saja. Dia mengetahui. Waalaikumsalam. Ya, kau cikgu mak dah ni. Oh ya ada. Dia tengok ke dia kebun tebu dia dah. Dia ada kebun tebu dia. Bagi sini ni hadis ni Sa'id ni Abi Humaid ni memang dia tengok Nabi SAW. Apa ni Sa'idi tengok, dia kata idza kabbara, apabila Nabi bertakbir, ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi, mengangkat takbir, menjadilah ia akan dua tangannya membetuli dua bahunya. Mana dua bahu? Ni dua bahu dah. Mana dia akak membetuli ni tangan dia. Dia tangan yadaihi, dua tangan. Yadai dua tangan membetuli dengan bahu. Maknanya bila dia akak takbir, dia ada lagi kita tengok dalam cara-cara semaya tu, ibu jari kita pula berada pada mana? Pada ujung ni. Apa dia panggil ni? Telinga ni dia. Coping ni semua ni dia bawah ni. Ujung telinga. Pelipis ya? Pelipis. Ni. Mana duduk sini. Kita kat tangan. Ibu jari kita sama betul dengan pelipis ya. Pelipis tidak sini pelipis. Ni pelipis sini pelipis ni. Bahasa kita dah. Kita kata lingok lembek. Kita maknanya sama membetuli. Hazwa mangkibai membetuli dengan tu. Mana kalau takbir gini, lagu mana ni? Nah, tak kena dah ni. Ataupun kita akak bawah. Ada orang takbir gini ya. Allah. Dia gini ya. Ya. Nama mesti dia harapkan. Itu imam dia. Allah. Ni tak tahu apa. Allah. Albaik saya kopi baju. Dia ada pandangnya masing-masing tu dah. Ada. Kalau kita tengok orang alim ni deh. Kita jangan gaduh lagi deh. Kita tengok tu boleh jadi ada juga. Senang pun tak ada kata nak tak lagi nak rokok pun Allah yang Arab ni Allah lagi apa tangan tu kita gerak lagi dia. Di sebab tu dia kita takbir dia lah. Itu dia. Mari kita tengok hadis Nabi, kita belajar dah boleh ke 4 khusyuk dah. Kalau seorang tu dia khusyuk dah, saya dia tak main janggut dia. Kalau kita kira tak main janggut ni,
Lagu mana kalau kita semaya? Kita duk majanggu. Walaupun kita tahu kita khusyuk, tapi perbuatan kita tu memang tak khusyuk tu. Kita duk majanggu kita. Duk mai. Duk koyak gitu. Fikir kau? Tentu aku fikir. Kalau aku kaya ni kalau duk semaya ni. Tapi duk mikir pula ini. Kemudian membetuli dua bahu. Tu dari segi mentakbir. Kalau dalam syarah dia ni ke, dia baca lagu anak ulama baca antara takbir dengan akad tangan. Mana dulu? Takbir ni Allahu Akbar. Takbir suku, akad tangan suku. Hak mana dulu? Akad tangan dulu baru mana? Allah, ada ke tu takbir tu tak? Allahu Akbar, baru akad tangan. Ada tu akad tangan. Tak takbir lagi, cuma Allahu Akbar ataupun sekali. Allahu Akbar sekali. Dengan antara takbir dengan mengangkat tangan. Raf'ul yadain ni dengan takbir tadi. Awak molek tak? Boleh? Sekali ya tak? Moga kita angkat tangan itu ketika kita bertakbir. Allahu Akbar. Mana kita angkat tangan itu? Sebutan kita pun Allahu Akbar serta dengan angkat tangan kita tadi. Tapi ada perbahasan ulama lah. Hak mana dulu, hak mana kedia. Boleh, tak ada masalah. Hak molek sekali dah deh. Kita angkat tangan Allah Maha Besar tu kita surrender dah deh. Segetak dah. Kalau kita ngapoleh kita kata dah kalau kita angkat tangan ni. Orang menyerah diri. Jangan bergerak, boleh deh. Jangan boleh kita. Bila kita angkat tangan. Senyap dah deh. Angkat tangan tu dia panggil isyarat dah kita. Dalam apa ni kitab Munyatul Musalli tu Syekh Daud kata kita takbir tu kan tak? Akad takbir tu dia kata dengan arti kita merupakan dengan rupa at-taslim, menyerah diri. Kita takbir Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan kita angkat tangan, sini dia panggil rupa taslim. Kita menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita kata pula al-fahabi Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan muka aku hadapkan diri aku ni lillazi fataras samawati wal ard, bagi yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan juga Syekh Daud kata dengan kita berdiri saja semaya ni memang sebut pada minggu lepas. Kita berdiri, kita semaya bila cacat tu menunjukkan ini rupa tazallul kita. Apa arti tazallul? Merendahkan diri kita. Kita bangun semaya tu duduk cacat. Semaya sunat boleh, semaya bila duduk. Tapi kita bangun bila cacat. Menunjukkan kita ada rupa tazallul. T-A-Z-A-L-L-U-L. Tazallul. Apa arti tazallul? Merendahkan diri. Sebab apa? Sebabnya ulama-ulama fiqh dia sebut sebab orang Arab ni, satu budaya orang Arab, apabila dia meraihkan orang, dia bangun cacat. Orang kita lah kau nak jelek bang kau kalau kita meraihkan orang. Majlis. Kita bang. Kalau atas masjid gini? Tak bangun? Automatik? Tak automatik tak? Ada orang tu dia baca Quran tak? Tak kena bangun pergi Quran lagi dia. Tapi kalau kecuali yang kaki merah tu kan. Ada tepi tu tak? Duduk tinggi tak bangun dah. Tak bangun dah tak? Kecuali yang nak selfie. No selfie dia. Selfie bangun lah dah. Bangun dah. Ya. Sila bangun tak ada. Dia automatik dia. Ni dia memang disebut sebagai adat orang Arab. Bila dia meraihkan orang dia bangun. Bila bangun itu semaya belajar tu sembahyang sambil berdiri itu adalah satu penghormatan kita.
Dia panggil ada rupa tazallul kita, merendahkan diri kita, membesarkan tetamu. Kalau kita di mahkamah, waktu kena orang kata tak, bangun. Semua bangun. Waktu orang bangun belakang dia. Kerana apa? Kerana membesarkan hakim mahkamah yang akan menjatuhkan hukuman pada hari itu. Dia pes yang orang Arab ni kadang-kadang dia menjadi hukum dia. Pesen ini jadi orang panggil adat kebiasaan orang Arab meraihkan tetamu tu dijadikan rupa kita dalam sembahyang ni berdiri ni sebagai contohnya orang Arab. Kalau dalam bab makan ni kita tak tahu makan ni boleh makan ke tak. Maka untuk halal haram makan ni tu mengikut liu orang Arab. Kalau liu orang Arab boleh makan, boleh makan. Liu. Apa kita tak liu ni? Betul dah liu kita dah. Liu orang Arab boleh makan. Liu Melayu tak boleh makan, liu Arab boleh makan, boleh makan. Kalau liu Melayu arnak tak berapa tak? Arnak. Dia nampak kucing lah macam-macam gitu. Pada arnak tu. Liu orang kita banyak. Tengok kucing tu. Banyak liu orang kita, orang Melayu tak boleh makan. Tapi orang Arab boleh makan. Dok dia. Orang Arab makan. Tidak semua tu. Di kalangan sahabat Nabi sendiri tak makan. Tapi ada sahabat yang makan dok. Kalau tak silap Khalid Ibn Walid dia boleh. Liu dia boleh makan apa ni. Ketika jamu dengan dok, ada sahabat makan, ada sahabat tak makan. Tapi dikira halal kerana Nabi SAW tak larang. Tapi Nabi tak makan. Dan di kalangan sahabat ada yang liu dia boleh makan dok. Kalau kita tak boleh makan rasa. Dia nampak bebek kita. Tapi belik kita dia. Orang kita, liu kita orang Melayu, kaki ayam boleh makan. Tak boleh dia. Kaki ayam ni kalau kira-kira cemar lah dah. Tapi cemar pun kita kupas dah. Hok masuk car tu kita tak makan dah. Masuk car tu kita tak makan. Kena Ajlan? Makan dia. Ada orang tak boleh makan dia. Ada orang suka punggu air tu kan. Suka benar. Dia kata lembut-lembut. Ada kata tak boleh. Pasal situ Pak Tubik. Ayah begok tu dia. Orang tak boleh makan. Gapada hak dia pegok sipu. Bukan sipu. Kerai dah. Kerai tu terai dah. Kalau kita makan kan. Dalam tu kadang-kadang kita jumpa pasir, hak hitam. Gapa hitam tidak tanah. Kau bukan? Lumuk dah. Tapi ada orang boleh makan, ada orang tak boleh makan dia. Tak lembu. Oh, padas sedap apa dia? Dia baja. Oh, dia kerai dia suka makan tai lembu dia. Jadi baja. Oh tu hitam molek tu. Kadang-kadang gatal dah kata dah. Pas kita kata gatal dia tu kerana dia ada apa? Ada macam asid ke apa untuk menahan diri dia. Pak, pro kata tadi orang lepas tak ilmu ya. Baik. Wa idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibahi. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan apabila rakaat ya Nabi memboleh tetap akan dua tangan pada dua lututnya. Maknanya bila rakaat Nabi tangan dia ni dia cekak di lutut. Tetap situ. Kejap-kejap. Tidak kata naik atas pokok, tidak kata turun pas bawah keting. Ada orang pesen keras jenis keras tu, tangan dia duduk di
Mana duduk di pohon? Tak betul. Mayat dia tu. Dia turun, tangan dia duduk di pohon. Tak betul. Ataupun terlepas bawah duduk di keting. Ataupun duduk di tulai kering. Tangan dia. Tak betul juga. Sebabnya, dia naknya tangan dia. Mana tangan dia nya? Amkana, tetap. Amkana yadaihi, dua tangan dia. Mirrukbataihi, pada dua lutut. Pada dua lutut. Apabila rokok, maka tangan dia tetap pada dua lutut. Thumma hasara zahrahu, kemudian melipat ia akan belakangnya. Belakang dia lipat. Lipat belakang. Tapi lipat dia tidak rapat lah. Lipat daripada berdiri. Daripada berdiri gini, dia lipat belakang dia. Melipat belakang dia. Jadi berapa? 90 darjah. Jangan lipat dia rapat pas bawah ni. Tak boleh dah. Ya sekarang ni. Ada 90 darjah belakang dia ni. Betul gitu. 90 darjah. Siku gitu dah. 90 darjah. Tangan dia ni tetap pada dua lutut. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu Kemudian dia kata, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Maka apa kalau mengangkat ia Nabi akan kepala Nabi, daripada mengangkat daripada rokok, betul ia hingga kembali sekalian tulang belakangnya ke tempatnya. Kembali semula pula. Apabila lepas pada rokok, akak pula dia panggil i'tidal. I'tidal tadi, semua kok dia lipat tadi kembali seperti asal. Maknanya menjadi qiyam semula. Tengok gapo dia Syekh Al-Marbawi ta'liq. Faqar artinya tulai-tulai belakang. Faqari itu kan hatta ya'uda kullu faqari, sehingga kembalilah semua sekali tulai-tulai. Tulai-tulai belakang. Faqari ni tulang-tulang belakang. Jadi ada rokok tadi, Allahu Akbar, kembali pula. Ini Nabi ajar, kembali betul serupa dengan qiyam pada mula-mula. Kalau kita buat sok modoh kalau kira ni. Tapi dalam kitab kita ni, kita nak mengaji lagu mana? Kok hadis Nabi nya royak, lagu Nabi semaya. Lagu ni lah. Yang Nabi semayanya. Dan makna hadis itu, yakni cukup sempurna i'tidal, yakni berdiri betul tertegak. Jangan duk main kita bangun sampai Allah liman hamidah gitu ya. Tak boleh bangun bersama itu. Qiyam tak ada gini. Lepas tu turun rokok, kemudian i'tidal ni sama semula pula. Qiyam juga. Seolah qiyam. Tapi nama sini ni tidak nama qiyam. Namanya qiyam ni hak panjang. Hak panjang kita nama qiyam. Berdiri juga tapi nama dia qiyam. Hak ni berdiri juga tapi kita panggil i'tidal. I'tidal ruku pendek. Ruku pendek. Tak boleh lama-lama sini. Ketika kita i'tidal. I'tidal ruku dia jadi ruku pendek sama dengan duduk antara dua sujud. Tak boleh kita bangun tu. Dia mau kata supaya baca Fatihah. Lama tak lama. Tak boleh. Ruku pendek ni dia sebentar. Faida pula. Faida sajada. Apabila sujud ia seorang. Faida sajada, apabila sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'a wada'a, maka apabila sujud ia Nabi, wada'a, menghantarlah ia. Menghantar apa dia? Yadaihi, dua tangannya. Muftarishin wala qabidihima, tiada menghampar dua lengan ke bumi. Dia ghaira muftarishin, tidak menghamparkan tangan dia ni ke bumi, jatuh tangan dia. Supaya apa orang panggil maya? Tidur anjing. Tidur anjing ni goni dia ni rapat bom. Tak, Nabi tak buat gitu. Ya. So, dan juga selaginya wala qabidihima, dan tidak menghimpun keduanya kepada lambungnya. Apa arti lambung? Bahasa kita sini kita panggil rusuk. Rusuk kat sini tak? Ni rusuk. Tidak menghimpun. Mana menghimpun ni? Berapa? Maknanya ketika Nabi sujud,
Tangan ni dia tidak berapak ke bumi. Jadi sepengah tidur, anjing. Habis ayat ni dah. Dan juga Nabi tidak berapak oleh atas ni ke lambung ataupun rusuk dia. Dua-dua tu tak. Maknanya lenggah dengan apa nama ni lantai pun lenggah kena akak gitu. Dia kena lenggah juga daripada rusuk tadi. Orang jatuh. Orang tino rapak dah. Sini perbezaan. Orang tino tu dia rapak. Sebab orang tino ni takut apa ni jatuh betik dia tu dah. Dia kena berapak. Orang jatuh tak orang jatuh. Pakai penggas gitu. Ini kita buat sama dah. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblata, dan menghadap ia dengan segala hujung jari kakinya akan kiblat. Hujung jari kaki kiblat, menghadap kiblat. Ada orang tak menghadap kiblat, dia pakai tak gini. Tak kena. Tak menghadap kiblat tu membelakangi kiblat. Bila kita semaya, maka jari-jari ini kita ni kena menghadap kiblat sama. Ketika kita sujud, jangan kita tak gini. Gini tidak menghadap kiblat. Lagi wa idza jalasa wa idza duduk qabal yumna, dan apabila duduk ya Nabi pada rakaat yang kedua akan duduk tasyahud. Ini tasyahud awal lah ni dah. Tasyahud awal kalau semaya itu 4 ataupun 3 deh. Duduklah ia di atas kaki kiri. Kaki kiri dia tu napung punggung dia. Punggung dia duduk di atas kaki kiri. Dan mendirikan wanasaba, dan mendirikan al-yumna akan kakinya yang kanan. Kaki kanan dia berdiri. Mana kita buat sama. Ketika kita duduk tasyahud awal, dia panggil duduk iftirash. Duduk kita tu dipanggil iftirash. Istilah dia dah. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Dan apabila duduk ya Nabi pada rakaat yang akhir, pada tasyahud, yakni dia duduk cara tawarruk. Apa makna tawarruk? Disorongkan ke kanan akan kakinya yang kiri dan mendirikan kakinya yang kanan dan duduk ia di atas punggur. Punggur dia tulis bahasa dia. Punggung dia. Ni dia ngerok. Orang Indonesia dia panggil pinggul. Dekat-dekat. Kita panggil punggung. Bahasa Syekh ni, Al-Marbawi ni dia kata punggur. Di atas punggur. Maq'adati, tempat duduk. Maq'adati tempat duduk. Kita nyar duduk tu mana? Nyar duduk tu pada ya. Boleh tak? Oh, dia payah sikit tak? Jadi duduk caca dia. Dia tu tak boleh nak itu tak? Kalau kita tu memang tak boleh, tak ada agak lah. Kalau boleh kita buat. Sebabnya dalam hadis lain yang mana Nabi cara semayanya dinyatakan kita sujud dulu. Kita sujud pada 7 anggota. 7 anggota tu semua sekali tu. Maknanya dari 2, 3, lutut 2, 4, kaki. Kaki tu anak jari tu semuanya menghadap kiblat. Semuanya menghadap kiblat. Kalau kita puasa menghadap kiblat semua, maka kita
Cumanya dalam mazhab kita pun ada perbezaan pandangan dari segi bersentuh tadi. Bersentuh. Sebabnya ada ulama mengatakan hak yang wajib kena sentuhnya ialah pada dahi saja. Kena buka. Hak lain tu tak wajib. Okay, kalau kita semaya, kalau kita pakai sarung tangan, tak tepuk dah dengan latar kan. Lutut kita pakai tak tepuk dah. Lepas tu kaki duduk juga. Sebab tu ada orang tu dia kaki dia tu dia tak buat lagi tu. Pasal dia kata muka sentuh dengan gua ni pun tak wajib dah. Tak, apa tu lagi nak kekok ke apa dia. Tapi hak lebih sempurna ialah apabila kita sebagaimana disebut dalam hadis ni, iaitu semua sekali anak-anak jari kita tu menghadap kepada kiblat. Kaki juga ada tiap. Terakak kaki. Tapi masa kita sujud. Nama sujud ni jelas tak? Apabila tujuh anggota kita tu seketak, tu nama sujudnya. Ketika kita nak bangun tu, kepala pun terakak dah. Kaki dia nak qada tamanina, qada subhanallah. Tujuh anggota tadi tu tetap berada pada tempat sujud tadi. Ada seqada. Seqada tamanina. Bila seqada tamanina jadi dah. Jadi dah apa nama ni sujud kita. Ada orang tanya lagu mana kalau versi kita netting. Ada orang kan dia sujud tu jadi atas ni kan netting, kepala dia naik. Tung pun. Kepala dia lah di kepala. Naik pun. Adakah jadi sujud atau jadi dua kali sujud ataupun sekali sujud? Dia kalau cepat sekali sujud kalau lambat dia bangun tu ada qada tamanina qada pula. Dia membezakan tu dia ada qada tamanina pula. Celah-celah tu kan? Dia kena ada qada tumanina situ dah. Kalau tak jadi qada tamanina, mana tak ada perceraian jadi hak ni lagi. Sebab kita kata gini deh. Kita kata orang perempuan deh. Dia mari darah. Lepas tu dia mari darah. Nak kira hit ataupun nak kira bukan hit. Kira celah tu tak mari tu. Tak mari tu. Lama mana? Tak mari. Jadi kalau tak mari, pertama dengan kedua. Nak jadi hit, ni jadi hit. Ni banyak hari. Nak tengok celah tu. Celah tak mari tu. Kena ambil sekurang-kurang suci dah. Sekurang-kurang suci berapa hari? 15 hari. 15 malam. Berapa hari sekurang-kurang suci? Kita tidak reti. Nak payah di perah tak? Tak ngapa sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang hit. Sehari semalam. Sehari semalam, mari sehari semalam baru nama hit. Sekurang-kurang suci. Ni darah ni mari ni. Ni mari juga. Tak mari ni, celah ni. Berapa hari tak mari? Nak dinamakan, nak kata ni hit, ni hit. Tengah ni mesti ada sekurang-kurang suci. Bila sekurang-kurang suci, ni satu hit untuk bulan ni. Ni hit untuk bulan lain pula. Tak kira lah dah dah. Orang tina bukan ada tak cara dia. Dah tegak dia tanya. Bila kita tanya dia tak ingat dah. Berapa hari. Dia ada hari dia. Jadi sebab tadi tu qada dia jadinya sujud ialah apabila tamanina. Kita tamanina kalau dua kali nanti ke qada tamanina, pak ni ada pula qada tamanina, man tamanina pula. Baru jadi. Jadi kalau jadi lagu tu maka jadi beberapa kali sujud dan juga beberapa kali duduk antara dua sujud. Ruangnya maknanya lari daripada sujud tadi. Macam kan duduk antara dua sujud. Tapi kebiasaan kalau orang netting itu rasa tak lama dah. Ataupun dia sujud kena atas paku pecek. Lepas tu cepat-cepat dia buat lari. Cepat-cepat alih. Dia kalau datang maknina. Kalau kena paku pecek, pak kena buat akak dah. Tak ada kalau datang maknina.
Tak jadi sujud deh. Baik. Wa idza jalasa fil rak'atil akhirah fil rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Dan apabila duduk ia pada rakaat yang akhir pada tasyahud akhir. Ini duduk tawarruk dia panggil dia. Disorongkan ke kanan akan kakinya yang kiri dan mendirikan kakinya yang kanan dan duduk ia di atas punggungnya. Mula-mula sekalinya dia kata qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada maq'adatihi, iaitu dia kena duduk lagu mana? Kaki kiri ni dia kena buat lari daripada punggung dia. Kaki kiri dia buat lari daripada punggung dia. Terkedepan. Disorongkan ke kanan akan kakinya yang kiri. Ke kanan ke? Ke kanan ke? Depan. Kaki. Qaddama rijlahu al-yusra. Terkedepan dia. Ke depan ke kanan? Kita buat. Dari kitab ni ke kanan. Qaddama ni bahasa Arab terkedepan. Ke depan ke kanan. Kalau kita buat ke depan ke kanan. Kaki kita. Pak kiri. Aja tengok kaki kiri ke. Ke depan ke kanan. Ke depan sikit tak? Terkedepan kaki kiri. Kemudian wana sabah yusra, diri ke kaki kanan berdiri. Kemudian pula kita duduk pula mana? Wa qa'ada maq'adati, dan duduk ia atas punggungnya. Maknanya punggung dia tu dia pakai duduk atas punggung. Tak ada kaki. Tak ada kaki bawah punggung dia. Akhir kita gila ke depan segi kaki kiri. Kaki kanan kita diri. Kena ada tiga perkara. Pertamanya kaki kanan di depan. Kemudian kaki kirinya tak cacat. Kemudian punggung dianya tidak beralaskan kaki tu. Maknanya dia panggil duduk di atas punggung dia panggil. Bukan duduk di atas kaki. Berbeza dengan tasyahud tadi. Iftirash. Iftirash, punggung kita beralaskan kaki. Kita duduk di atas kaki kanan ke kiri? Kaki kiri. Punggung kita berada di atas kaki kiri, kemudian kita mendirikan kaki kanan. Habis. Tu hak Nabi ajar dia. Akhrajahul Bukhari, mengeluarkan dia oleh Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari. Habis itu dah. Hadis yang kedua. Kita pergi pada hadis yang ketiga. Bakal lepas gitu. Tak sempurna tu dia. Tapi kalau dia tak kuasa, kita tak mampu dah nak jadi kaki kita tu menghadap kiblat, nak akak berdiri pun tak boleh dah. Boleh akak boleh deh. Boleh lemah dah. Sekadar kuasa dia. Dia tak boleh ke? Kalau tak boleh duduk, sel lah apa boleh duduk tak? Dia tak boleh. Bahawa duduk atas kursi. Dia tak boleh lepak. Atau kita tengok orang semaya gitu dah. Maknanya dia tak, punggung dia tak boleh turun tu. Tak boleh. Dia jadi keren, jadi jam. Maka dia kena duduk sekadar tu. Dia nak buat mana? Sekadar kuasa dia. Tak boleh lepak dah. Ada. Ada kita tengok orang semaya gitu. Dia jadi duduk dia tahiyat dia tu macam dengan semaya dia duduk tu. Apa gitu dah. Kaki dia tak mana? Oh, sila. Pandang ke? Duduklah kata. Oh, dia duduk di atas dua tapak kaki. Duduk di atas dua tapak kaki tu lah kita tu. Macam Prof buat tu. Maknanya kaki dia bersila tadi. Kan tak? Oh, tidak bersila tu.
Oh, dia duduk lagu tu. Dia mendirikan kedua-dua kaki. Mendirikan kedua-dua kaki. Nanti kita tengok tu lagu mana pandangan itu. Tapi hari ni hadis riwayat Imam Bukhari dah ni. Kali ke A dah ni. A dah ni. Ada. Tapi ni gagah dah ni. Mana kalau kita nak berhujah, cara kita sembahyang lah ni, kita memang Nabi buat lagu ni. Nabi duduk, maknanya mendirikan kaki kanan. Dia mengkedepankan kaki kiri, punggung kita berada di atas lantai. Hadis yang ketiga pula. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datuk gimana gini? Lupa. Oh ni ke? Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ila qawlihi minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu inna dhalika fi salatil laili. Baik. Ini hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Hadis yang kedua, tata cara, lagu mana cara perbuatan. Fi'li Nabi ketika Nabi sembahyang. Ini baca pula. Baca pula. Wa an Ali bin Abi Talib, daripada sahabat Nabi ataupun dia ni menantu Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya kana idza qama ila salati, adalah ia Nabi apabila berdiri sembahyang, qala, maka Nabi kata, Nabi mengucapkan, apa dia Nabi kata, Nabi baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila qawlihi minal muslimin. Ni ingat belakang tak? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebab tu dia kata ila qawlihi minal muslimin. Setakat tu doa. Doa iftitah. Artinya, arti wajah tu, menghadap hamba akan diri hamba bagi Tuhan yang menjadikan segala langit dan hal keadaannya condong kepada agama yang benar, sampai ucapannya itu kepada kira-kira maknanya dan hamba daripada orang-orang Islam. Baik, dia terjemuh sikit ni dah. Wajah tu menghadap hamba, menghadap aku akan diri hamba, wajhiyah akan diri hamba bagi Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Ni kalau kita tengok terjemuhan ni, Syekh Al-Marbawi ni dia tidak terjemuh harfiah. Saya dua ni kita tengok dalam YouTube ada cara bab mutasyabihat ke apa ke tak. Ni direct dah ni. Syekh Al-Marbawi, wajah tu aku menghadap. Aku menghadap akan wajhiyah, asal dia muka tu, patut dia terjemuh muka. Tapi dia takut kata, dia pakai direct lah dulu. Aku menghadap diriku. Muka ni dengan makna semua sekali badan. Min itlaqil juz'i wa iradatul kull. Keceknya separuh je. Kecek separuh, tapi sebenarnya ialah untuk semua sekali. Wajah tu wajhiyah. Aku hadap muka aku. Pahal lain kena? Perut berapa tak ada ke? Kita hadap muka gitu lah. Muka. Lepas tu lain duduk mana? Orang lain ngadap ke mana? Ngadap juga. Bukan muka saja. Bila kita kata aku menghadap muka aku, wajhiyah, muka aku, bukan dengan mana muka saja, artinya zat aku, seluruh badan aku ni, aku menghadap kepada Allah yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tu. Yang menjadikan segala langit dan bumi, hal keadaannya condong kepada agama yang benar, hanifan muslimah.
Tu tak ada, dia pakai botol tu tak ada. Sebabnya ila qaulihi minal muslimin. Sampai ucapannya itu kepada kira-kira maknanya dan hamba daripada orang-orang Islam. Iaitu minal muslimin. Aku ni sebahagian daripada orang-orang Islam. Kata. Tu doa iftitah yang selalu kita baca. Dia ada lagi, dia sambung lagi. Ni jaga kita baca. Doa tak rajin baca balik. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhiri. Rajin baca ni. Apa rajin baca ni? Rajin dia rasa baca ni. Doa ni. Ni kita tak belajar ni. Padahal dalam hadis ada. Kita baca setakat tu je Prof. Kita kata. Ada lagi benarnya doa. Doa iftitah. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Artinya ya Tuhanku, engkau raja. Tiada Tuhan melainkan engkau, Tuhanku, dan aku itu hambamu hingga akhirnya. Hadis ni riwayat Muslim ni. Bukan main-main ni. Hadis riwayat Muslim. Ni kita pergi baca sekat tu je. Dia baca setakat minal muslimi. Tu dia ajar mudah-mudah tu. Tu kita nak belajar sembahyang mudah-mudah. Ni kita belajar hadis dah. Ada lagi. Pas dalam hadis ni ya setakat tu je. Ada lagi ni. Syekh Al-Marbawi, dia tengok dalam hadis, asal dia panjang lagi. Ni potong setakat tu ya deh. Gapo dia? Wa taraftu, dia kata. Wa taraftu bidzambi faghfirli dzunubi, bawah dia dah. Ila akhir itu artinya hingga akhir ayat. Iaitu mana kita baca Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhiri itu. Apa dia? Zalamtu nafsi. Satu. Tambah lagi tu. Ada ni. Perlu ada tak? Apa nama ni? Bawah tu deh. Zalamtu nafsi. Sambung dia tu. Wa taraftu bidambi faghfirli zunubi jami'an innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Panjang lagi panjang lagi. Boleh baca dah tak? Bawah tu. Baik, rawahu Muslim. Meriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatillahu inna dzalika fi salatil lail. Dan pada satu riwayat baginya doa apa nama ni, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi ni. Ni dia kata bahawasanya demikian itu pada sembahyang malam. Kita bangun sembahyang malam, kita baca doa iftitah, kita sambung. Doa ni. Ni pada sembahyang malam. Sembahyang siang ni lorak kejo. Dah mai. Tak baca. Dia tak baca. Wajah tu pun tak baca dah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sibuknya. Wajah tu pun tak baca. Allahumma tarabbi pun tak baca. Kita baca lagi tak? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara lis-salati sakata hunaihatan qabla an yaqra'a fasa'altuhu faqala
aqulu Allahumma ya ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakki, Allahumma nakkini, Allahumma nakki. Allahumma nakkini, Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqa thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Muttafaqun alaih. Ini sepuluh bunyi mayat jenazah ni bunyi dak. Doa dia ni. Dan riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat takbiratul ihram bagi semaya, sakata, maka diamlah Nabi. Setara mana? Hunaihatan, yakni dia sebentar. Dia sebentar sebelum membaca. Maknanya bila Nabi akad takbir Allahu Akbar, Nabi pun duduk dia. Sebelum baca Fatihah tu Nabi duduk dia baca. Diam, dia kata hunaiha. Maknanya Nabi duduk dia sebentar sebelum membaca, yakni membaca Fatihah. Fasa'altuhu, Abu Hurairah kata, aku pun tanya Nabi. Wana tu dia tu. Tak baca gapo tu. Gapo dia tu. Nabi baca gapo. Senyak tu apa? Senyak saja kau ada baca kau lagu mana? Aku pun tanya dia lah, kata Abu Hurairah. Aku tanya Nabi. Faqala, maka jawab Nabi, aku baca. Aku baca bukan dia saja dak, aku baca. Apa doa yang aku baca? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jawabnya aku baca kira-kira maknanya makna baca tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Tuhanku, jauhkanlah kiranya antaraku dan antara segala kesalahannya. Jadi jauh aku dengan salah. Dan jadi jauh aku dengan kesalahan. Maknanya tak usah jadi berlaku kesalahan lah kitanya. Bila berlaku kesalahan, kita berdosa. Bila berdosa, masuk neraka. Nabi kata, aku doanya dia kata, Allahumma ya ba'id, jauhkanlah, wahai Tuhanku, jauhkanlah baini, dengan di antaraku, wa baina khataayaya, di antara kesalahan-kesalahan aku tadi, setara mana? Kama, seperti mana, ba'atta, engkau jauhkan bainal masyriqi wal maghribi, di antara timur dengan barat. Jauh timur tu. Timur. Kalau negara timur, Jepun. Barat. Eropah. Jepun, Korea, Hawaii. Ono duduk. Hawaii ni sama betul ke? Jauh lagi. Hawaii duduk mana? Dekat dengan Amerika dah. Dia bawah kita dah. Hawaii, kalau sama betul dengan Jepun kau? Kat atas. Dekat dengan Jepun dah. Tapi dalam Amerika dah deh. Timurnya kita kata Jepun, Korea, Taiwan ke apa tu, duduk sebelah timur. Barat Eropah deh. Barat ni Eropah. Jauh mana? Jauh. Kalau pergi ni jauh ke? Pergi ke Amerika. Jauh juga. Kalau pergi ni mai ni, jauh juga. Kalau kita nak pergi Amerika, mana dekat kita pergi kapal tu pergi ke lu ke Jepun dengan ke Eropah. Dekat ke Jepun dah. Dekat ke Jepun. 20 jam. Kalau kita pergi ke Jepun, kalau pergi ke Eropah, lebih kurang ke? Maknanya kalau orang di Jepun dekat dengan mereka deh. Dekat pula. Moga bumi bulat tu deh. Jadi lah ni Nabi kata, Nabi minta dengan Tuhan doa selepas daripada takbir sebelum baca tu, Nabi baca. Abu Hurairah tanya, senyap tak kata apa tu? Baca gapo? Ataupun duduk dia saja gitu ya? Tak, Nabi kata, aku baca. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Satu doa.
Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku ni daripada kesalahan aku. Maknanya aku tak boleh berlaku salah. Kalau dia sore aku duduk di Jepun, kesalahan aku duduk di Eropah, akan temu ke tak? Tak, jauh. Kita kata susah ke mana? Kita kata Panji ni duduk sini dengan masjid Panji pun tak kena. Dah kalau jauh sangat tu dia. Katalah kesalahannya duduk di kawasan masjid Panji. Kita duduk sini, tak kena dah kesalahan tu. Sebab jauh. Tapi kita mintanya, Nabi kata, ba'atta baina masyrik wal maghrib. Masyrik dengan maghrib. Alik naik dengan alik jatuh. Alik Jepun dengan alik, apa nama ni, Eropah. Ya, alik Norway. Alik, apa nama ni, jenis hari seumur ni apa? Norway dah ada. Norway. Finland. Finland. Allahumma lagi. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wat talji wal baradi. Ya Tuhanku. Datang lagi. Allahumma nakkini dia. Allahumma nakkini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Ya Tuhanku, bersihkanlah olehmu akan daku daripada kesalahanku bagaimana dibersihkan kain putih daripada kotor. Kain putih kita ni mudah benar kena cemak. Mudah. Tak boleh seleh ni sebenarnya jumpa hamba ni putih. Tak boleh seleh. Mudah benar nak kena. Salah kita duduk tempat itu pergi kedai tak. Kadang-kadang khabar-khabar merah tak kena memang nak itu nak kena ke dia. Merah ni. Di jumpa ni. Oh, air batu. Air sirap. Tak apalah. Aku lecu ya. Jadi kain putih ni mudah sangat kena kotoran. Tapi kita naknya, kita minta dengan Tuhannya, Nabi minta dengan Tuhan dalam doa iftitah dia, Allahumma nakkini, ya Tuhanku bersihkan olehmu akan daku tadi min khatayaya daripada kesalahanku. Kalau salah berlaku, kesalahan juga kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana dibersihkan kain putih daripada kotor. Kita cuci kain putih. Kalau kain kita ni kain putih, kita akan guna macam-macam alat penyuci itu supaya bersih putih. Kalau tak padan dengan sabun, kita akan guna klorok. Tak padan dengan klorok, kita pakai bleach. Bleach pun tak. So jadi tak nampak dah muka hak cemar tadi. Lagi satu lagi doa. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wat talji wal barad. Wahai Tuhanku, basuhkan olehmu akan hamba daripada segala kesalahan hamba dengan air dan salji dan air batu. Oh, 3 jenis. 3 basuh atas sosa tu. Masa Nabi dulu kali tak ada lagi dak klorok itu gapo dia. Tak ada bubuh lagi. 3 tu bubuh air biasa, air salji ni air sejuk. Cuci dengan sejuk. Lepas tu selaginya wal barak ni air batu. Air sejuk, air batu. Ya? Macam mana Nabi tahu boleh ada salji, air batu? Tak ada salji dah. Wahyu daripada Allah. Tak pada pasti tak ada dia. Tapi boleh jadi dia ada perbandingan lalu dak. Panah mesti ada tempat sejuk dia. Wahyu lah. Allah Taala cerita para nabi pun dia tidak baca ke apa tak. Ya. Dia semua tu ilmu terus daripada Allah. Ya, Syam. Tapi kalau lah ni kan di musim sejuk tidak ada juga. Macam di Tanah Arak ni kan. Prof dulu duduk mana dia? Mana? Madinah dia. Ada biasa jumpa salji? Tak biasa dia. Musim sejuk ada, cuma salji tak ada dia. Kalau di apa ni pelajar-pelajar kita dia naik di apa ni Bukit Tursina, kan sejuk dia datang. Ada jumpa salji ya.
musim sejuk, lepas tu di Bukit Tursina pula. Salji pun gitu je lah. Jauh. Bukit Tursina kena pergi Mesir. Daripada Mesir, daripada Kairah tu, kena masuk kot tu, terusan Suez tu, dia lorong dalam laut. Tapi boleh kereta bah boleh lalu dalam laut. Atas laut. Terowong dia ada terowong. Terowong tu bom balik sana tanah Sinai tu. Sinai tu dia ada gunung Sinai tu. Dia lain. Boleh tak dia ambil batu Tursina? Jadi kan dia balik. Pakat gosok tu. Tak ada keistimewaan apa-apa. Orang kata ni hok di Pak Gabo dabung ke. Tak boleh ambil batu. Buat klik jadi tu. Mepi kau Gabo tu kena gata balik demo raya. Batu sungai tu tak? Cerita tu kan. Ni kali tak ada itu dah, tak ada ngosek gapo kali ni. Buat klik pun tak apa. Dia situ memang batu. Rumah-rumah pun banyak kita tengok buat daripada batu. Dia ikat rumah-rumah dia tu dengan batu. Muka batu banyak kan. Rumah-rumah dekat di kawasan Sinai kan. Kita tengok dia buat daripada batu ni. Dia ikat seming dia tu dengan batu. Muttafaqun alaih. So lagi. Pendek dah lagi tak? Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Muslim bisanadin munqati'in wa Daraqutni mausulan wa huwa mauqufun wa nahwuhu an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an indal khamsah wa fihi kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Baik. Ini hadis riwayat daripada Sayyidina Umar pula. Dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah dia mengucapkan. Ini doa iftitah lagi. Banyak rupanya jelas doa iftitah ni. Kita duk baca satu je. Ada lagi. Ni Sayyidina Umar. Ali. Tadi Ali. Dia dengan hak Nabi. Ni Sayyidina Umar pula. Apa dia? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala wa jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Tuhanku dan dengan kepujian engkau dan maha suci nama engkau dan maha tinggi kebesaran engkau, tiada Tuhan yang lain daripadamu. Hadis ni riwayat daripada Muslim bisa nadin munqati dengan sanad yang putus. Tu daripada riwayat daripada Muslim. Tengok pula Wadarukni pula. Wadarukni dan Ad-Darukni hadis mausul. Dan ia adalah hadis yang mauquf. Ini darjah hadis sajalah. Dari segi lafaz tu tak ada masalah. Cuma darjah dia aja. Wa nahwuhu an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an indal khamsah. Dan seumpama hadis Sayyidina Umar itu adalah riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri juga marfu' di sisi 5. Wa fihi dan padanya wa kana yaqulu ba'da takbiri a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dan adalah ia mengucap kemudian daripada takbir akan a'udzubillah hingga akhirnya, kira-kira maknanya aku berlindung dengan Tuhan yang mendengar lagi mengetahui daripada syaitan yang kenerjam, daripada gila dan besar diri dan juga syighar. Apa arti syighar tu?
min hamzihi daripada permainan setan, wa nafrihi daripada gangguan setan, wa nafsihi syighar dia tu, nafsihi tu terjemah syighar tu daripada ludahnya ludah syaitan. Jadi hak ni pula hak yang diriwayat daripada bacaan iftitah dia sehingga pada mana? Sehingga kepada wala ilaha ghairuka. Kemudian ada riwayat pula lepas pada takbir tu pula dibacanya a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kemudian barulah dibaca surah Al-Fatihah. Jadi kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kalau mau kita panjang pada pertemuan yang akan datang kita belajar pula bacaan-bacaan yang lain pula di dalam sembahyang kita dengan bacaan Fatihahnya, bacaan dalam rokoknya, dalam i'tidal apa semua sekali ni kita akan belajar pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil murji wal ma'ab. Kita baca mana dulu? Kita baca ya Allahumma ba'id bainani. Boleh? Wajah tu pas sambung pula boleh? Ataupun nak pilih salah satu pun tak apa. Nak baca wajah tu. Tak si baca wajah tu puah dah atau lah dah. Salah satu nak baca. Salah satu. Baca banyak. Kita tu baca tak satu dia dah. Satu yang kita nak baca. Ni kita ni kan. Jadi kita dah baca ni kan supaya kita kata gingatik dah. Maka sekut tawa sok. Kena tukar lah dek. Ataupun kita kata makan mi kuah sok. Tak juga 7 malam tu mi kuah sok. Kena tukar tak? Gula kambing. Chicken chop. Lepas tu pula serabai. Pendek. Sebab ni ada gak auzubillah ada. Auzubillah. Hak riwayat Sayyidina Umar tadi. Umar, Sayyidina Umar pendek ni. Cepat dia ni. Pakai tak baca doa iftitah, pakai lepas pada takbir selalu. Padahal dia baca. Dia baca pendek ni. Faham bukan kata hadis biasa ni? Rawahu Muslim, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari. Dia ulama-ulama dulu ni, dia nak mudah ya. Dia tulis dalam kitab fiqh dia, sunni je. Baca hadis ni. Sebabnya banyak-banyak gak. Dia banyak tak baca belaka. Paksa pun tak baca dah leh. Tapi kalau ambil rajin boleh baca. Wajah tu kemudian sama pula dengan apa nama ni doa-doa ataupun bacaan-bacaan yang kita belajar pada hari ni. Kalau kira berapa jenis ni kita ni hari ni. Wajah tu ni Allahumma antal malikusa. Kemudian ni Allahumma ba'id baini tu. 3 dah. Lepas tu Sayyidina Umar. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika. Pak cara. Kemudian hak lagi tu auzubillah 5 dah. Wa kana yaqulu ba'da takbir. Dan adalah Nabi baca selepas daripada takbir, Nabi pakai baca auzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Tu doa iftitah juga dengan membaca auzubillah. Boleh tak ada apa-apa. Tak cakap. Tapi nak suruh mudah kita ingat dah kak wajah tu. Tu kita ingat dah. Kebiasaan kita baca bunga ni selepas hari. Tapi dia baca sebelum rukuk. Sebelum rukuk dia baca. Dan pernah sekali dekat Masjid Haram sembahyang tarawih, imam dia baca sebelum rukuk. Sebelum
rokok. Tapi orang Malaysia subhanallah. Ha. Kita tak faham mereka kan. Ya. Keluasan mereka. Keluar sampai kau. Dia buat. Dia sebab sujud sawi dia. Mazhab kita lepas tahiyat sebelum salat. Ada mazhab lain lepas salat. Lepas salat assalamualaikum baru sujud. Kita kata lepas mayat lepas pada salat gapo lagi? Tu dah habis dah. Dia tu pasal suku dah daripada semaya. Semaya apa biasa ya. Cuma ni tambah di kerana kita lupa. Dia kuat lepas salat. Lepas dia ada pula. Kalau gapo dia panggil kalau kita tinggal. Kalau kita tinggal sebelum salat, kalau kita terlebih lepas salat, dia kalau terimeh sujud tu dia boleh check. Terimeh ni dia lebih ke kurang. Tinggal kunut jadi lebih dia. Jadi apa nama ni? Kalau tinggal kunut jadi kurang. Kalau kita salah tambah rakaat semaya kita 4, kita buat 5, kena sujud juga. Tu jenis lebih. Lebih tepat dia lain pula maknanya selepas daripada sujud. Tu perbezaan pendapat ulama dalam meletakkan semua tu betul belaka tu bukan salah dah tu. Ada tempat ambil belaka dia. Jangan bala. Kalau kita belajar kan apa ni kan tak? Kalau kita belajar pagi ni kita belajar bab doa iftitah. Tak bala. Kita dengar takmir baca. Lepas takbir auzubillah buat kan ni ambil. Pendek ya takmir. Pendek pun ada nas. Pendek pun. Ikut dia nak baca mana-mana pun. Pasal dia belajar dah. Benda tu daripada Nabi belaka. Tak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin